Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fiqhul Manhaji. Perbincangan kita kali ini dalam bab Salatul Musafir, yaitulah sembahyang orang musafir. Jadi sekarang ini kita banyak jalan musafir ke sana ke sini. Tak berhenti. Bah dengan bah, kereta api kena. Kau tu bayar, kau tak juga pak. Jadi timbullah persoalan macam mana nak musafir, nak semaya dalam musafir. Bagi orang yang nak semaya. Kau tak semaya, tak musafir dia tak semaya. Dia waktu tu. Tapi kita kena ingat timbul persoalan. Jadi kita kena belajar cara-cara, kaedah. Ada juga timbul salah faham dalam masalah ni. Masalah jamaknya qasar. Pendahuluan bab. Jadi qasar dan jamak, firman Allah Taala, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Maksudnya, dan Allah tidak menjadikan dalam urusan agama itu perkara yang menyulitkan ke atas kamu. Mana Allah Taala tak jadi dalam agama ni perkara-perkara yang menyulitkan hamba dia. Ada taklif. Taklif tu makna ada benda berat. Tapi bukan sampai peringkat menyulitkan mana kita nak buat. Itu tak ada dalam Islam. Maksudnya itulah orang duduk apa ni cerita sekarang ni. Di mana-mana orang duduk ayat Islam itu mudah. Mudah. Tapi dalam lingkungan dia. Jangan sampai mudah keluar daripada lingkungan daerah dia. Jadi ayat ni orang duduk baca sekarang ni. Tak payah semaya. Kalau salah kita duduk atas kawan terbaik tak payah semaya lah. Muka payah guna air sekali. Ada pula jenis maya hormat waktu. Tak ada wujud, tak ada gawakan jahat, tak kurus itu ya. Ada juga tengah mesyuarat lorak-lorak, tak payah semua. Kita jamuk. Macam-macam. Apa ni? Fatwa di akhir zaman ni, timbul pelik-pelik. Kita tak terpakai lah pelik-pelik itu, kita cari. Asasnya, agama itu tidak payah. Sudah ada cukup dah pada sekat tu. Nak mudah daripada tu lagi, jawab dia tak ada agama lagi. Tak akhir. Ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala tidak mensyariatkan sesuatu hukum yang menyebabkan kamu terpaksa berpana Allah dan menjadikan kamu berada dalam keadaan tidak menentu, tertanya-tanya dalam sesuatu urusan kamu. Maknanya tak ada benda yang dalam agama ni kita tak ada jawapan, ada berlaku. Dengan kata lain, hukum agama itu adalah jelas dan mampu dilaksanakan. Kalau orang kata agama tak dilaksana, tak mampu, itu orang ni otak dia telah diracun oleh orang putih. Orang putih boleh buat pula. Padahal orang putih tu asing bagi dia. Mari daripada England mana ni. Boleh kita pergi terima. Kalau Islam duduk dengan Quran dengan hadis Nabi tak boleh pakai. Oleh itu ketika seorang Muslim ditimpa kesempitan, maka diperluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya hukum-hukum tersebut terus diterima, diamalkan dan dipikul tanggungjawab. Waktu kita senang, lain hukum dia. Waktu itu kita sempit. Ada kelonggaran yang diberi oleh Allah SWT. Contohnya, waktu kita tak duduk rumah, tak musafir. Kita tak boleh jamak semaya. Kena semaya satu setiap waktu semaya dia. Khasar tak boleh. Waktu tak musafir, ada kesempitan kita. Masa terhad. Kalau jalan kereta sendiri boleh kira. Nak berhenti bila-bila. Kalau naik kereta api orang tak berhenti dia. Naik empat pun tak berhenti dah. Ataupun kita sakit. Sakit ni susah. Jadi ada kelonggaran yang Allah Ta'ala beri. Asal kena qiyam, boleh semaya dengan duduk, boleh semaya sambil tidur. Semua diterima oleh Allah SWT. Bermusafir adalah sebahagian daripada azab. Kata itu daripada as-safaru qit'atun minal azab. Orang Arab. Musafir ni sebahagian daripada azab. Azab atau tak azab? Azab. Nak tidur pun tak ikut waktu, tak ikut jadual. Perjalanan pun ngongek-ngongek. Kadang-kadang tu susah. Dia mau kata, kau tu berehat. Kata rehatlah. Rehat. Kadang-kadang kita tunggu kau tu berehat. Pukul 5 petang. Pukul 12 kali baru tolak. Tidak susah kena duduk lepas di airport. Orang yang tunggu, orang nunggu ni pula. Susah juga tu. Tak siapa-siapa lagi. Kalau airport jauh pula, apa jadi? Ni sehari duanya orang baru balik Mekah. Dia delay kau tu balik daripada Mekah. Delay pula nak balik kota baru ni. 3 kali beli tiket. Kau siapa kota baru. Kat tiket-tiket lah ni. Bukan sponsor dulu.
Dulu kalau beli tiket tunda, boleh tunda. Lah ni tak boleh tunda dah. Beli tiket tak naik, pakai hangit. Orang cerdik. Kau orang cerdik ni, kau beli tiket pakai tak boleh tukar. Itu zaman cerdik. Zaman orang tak apa cerdik dulu, tiket boleh tukar. Kalau terlepas waktu dia kena denda sikit, boleh naik pula. Ni dak dah pakai hangit tu, beli lain. Cerdik dah manusia zaman ni. Cerdik nak kau dah dia ya. Pada itu dia panggil bermusafir adalah bahagian daripada azab, kesusahan dan kesulitan. Disebabkan musafir, manusia akan kehilangan perasaan-perasaan tenang dan kerehatan. Walau dengan apa cara atau wasilah yang digunakan untuk bermusafir. Dan apa jenis kerja pun yang menjadi tujuan musafirnya. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala telah meringankan kepada orang-orang yang bermusafir dalam banyak perkara yang melibatkan hukum hakam agamanya, di antaranya ialah sembahyang. Jadi orang musafir ni semaya dia boleh perekat. Hak 4 jadi 2, hak 2 waktu jadi 1. Perekat banyak tu. Dalam perbahasan ini kita hanya akan membahaskan bagaimana cara sembahyang diringankan, syarat-syaratnya dan cara mengambil faedah daripadanya. Yang pertama, bagaimana sembahyang orang musafir. Bagaimanakah sembahyang orang musafir, lakukan cara dia. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan 2 bentuk keringanan dalam sembahyang kepada orang musafir. Saya bagi 2 orangnya dalam orang musafir ni. Pertama, memendekkan bilangan rakaat. Hak 4 jadi 2. Hak 3 jadi 1.5. Tak ada. Kalau tak nak bagi. Dia tak boleh pecah. Pecah dia panggil kusur bahasa Arab. Tak boleh. Kalau ada pecah tak boleh. Dia kena bagi tepat. Jadi, memendekkan ia dinamakan dengan qasar. Yang kedua, menghimpunkan 2 sembahyang tunai antara satu sama lain. Supaya orang yang bermusafir mendapat kekosongan waktu yang seluas-luasnya, ia dinamakan dengan sembahyang jamak. Iaitu menghimpunkan antara 2 sembahyang. Jadi keringanan dalam musafir ini 2 perkara. Yang pertama dari sudut bilangannya, daripada 4 jadi 2. Dari sudut waktu pula, yang 2 jadi 1. Ringan tak ringan kita? Ringan banyak nak lah. Sembahyang qasar. Jadi kita nak bahas malam ni, yang pertamanya tentang qasar. Qasar ni mana apa? Ringkas. Mana ringkas? 4 jadi 2. Sembahyang qasar ialah sembahyang 4 rakaat. Seperti zuhur, asar dan isya yang ditunaikan dengan 2 rakaat. Sebagai ganti kepada 4 rakaat. Mana hak 4 boleh jadi 2. Dalil-dalilnya akan kita lihat sebagaimana berikut. Dalil disyariatkan qasar, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Dan apabila kamu bermusafir di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqasar, memendekkan dari sembahyang kamu. Jadi bila musafir, boleh qasar. Ini jelas hadis, ayat Quran sendiri sebut. Allah Taala sebut dalam Quran, an taqsuru min as-salah, boleh pendek sembahyang. Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan daripada Ya'la ibn Umayyah. Ya'la ibn Umayyah, dia berkata, aku berkata kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Allah Ta'ala berfirman, ayat inilah, wa idza darabtum ini. Maka tidaklah mengapa kamu mengqasarkan dari sembahyang kamu, jika kamu takut berlaku fitnah, diserang oleh orang-orang kafir. Maksud surah An-Nisa ayat 101. Sedang manusia telah berada dalam keadaan aman. Tak juga soalan. Ayat Quran ni mari waktu perang. Laisa alaikum junahun an taqsuru min as-salat in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Ayat Quran itu tidak menjadi kesalahan bagi kamu. Kamu pendek ke sembahyang sekiranya kamu takut diserang oleh musuh. Maknanya qasar ni untuk waktu fitnah, waktu peperangan. Jadi Ya'la kata, tadi kita tanya Sayyidina Umar bin Khattab. Dia kata, "Hei Umar, ayat ni untuk orang perang.
Lah ni tak ada peperangan dah, aman dah. Pemerintah Sayyidina Umar ni pemerintah yang tak ada takut dah. Umar kata berapa puluh tahun jadi pemimpin, jadi khalifah. Berapa buah bandar dia tawan? Sayyidina Umar. Kerja dengan situ Sayyidina Umar. Dia sudah tawan 1036 buah Madinah. Buah bandar. Pemerintah Sayyidina Umar ni 1036 bandar. Dia telah jatuh di bawah pemerintah dia. Takut gak boleh lagi Umar? Apa kita nak maya kosar lagi ya? Jadi ayat Quran ini turun kepada semaya kosar. Tak soalan ni? Tak soalan ni. Jadi jawapannya kalau main-main tak jawab ni. Tak. Jawab mana? Bagi tak ada. Bagi. Sesat ada masalah. Tak ada apa. Jawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Aku juga merasa hairan sebagaimana yang telah engkau rasai. Umar kata soalan yang dalam kepala mu tu, aku penidah dulu ni. Mikir dah masalah ni. Mujur dia mikir dah masa tu. Waktu Nabi kita ada. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila aku mikir lagu ni, ya Rasulullah, pergi tak ada dah ni, waktu takut tak apa. Sekarang ni negeri Mekah sudah aman. Kita ambil dah Mekah, apa dah bayar pasal lagi. Nabi jawab apa? Berkenaan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi jawapan yang cukup mantap. Nabi kata apa? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Dah. Nabi kata, "Hei, Umar, Mereka tidak mikir perai, kau aman, kau susah, kau senang kau. Ia merupakan suatu sedekah yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu. Kosa-kosa maya ni, Tuhan sedekah pada hamba dia. Waktu keadaan gini, boleh pendek bayar. Perangkah gitu. Aku sedekah. Faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya itu. Jadi kita faham sekarang ini. Ayat Quran memang turun untuk perai, tapi hukum dia berterusan. Pasal ini yang merupakan sedekah kepada Allah. Pasal itulah bila kita musafir, kita kena qasas semaya. Pasal terimalah sedekah Allah Ta'ala ini. Kalau tidak, kita tak ambil barang hadiah itu hawi pada umat ni. Kerana satu kerenganan yang begini besar dudukannya. Pahala sama hadiah daripada Allah SWT. Dalam syariat ni kita jangan mikir banyak. Jangan mikir sangat nyotok kepala kita ni. Otak kepala kita ni kadang-kadang betul, kadang-kadang sengit. Kepala otak kita ni manusia ni. Dia kata profesor gabung sengit juga kat sengit. Nak lawan dengan wahyu tak boleh. Pasal itulah bila ada orang ahli fikir, bijak pandang. Bila dia pergi Mekah, dia tanya apa kan tu sebab kain, kau tak bawa baju, tu sebab apa ni? Dia kata, saya ingat kau kuring, nak suruh Nabi dulu dah. Sini, Mekah. Tak mana ada kuring lagi tadi. Soalan ni dekat dengan Ya'la tak ni. Mana ada kuring lagi? Sudah tawah pula. Perak pergi tempat sa'i pula. Di antara tanda dua, tanda hijau tu. Apa yang sungai sini? Ingat kau hajar kari air dulu. Dia mana hajar, ada hajar lagi. Hajar tu pula orang tino, kita orang jatuh apa hidup sungai. Soalan-soalan ni guna akli. Kalau tak kena pelepah, lepak tidak juga tu. Jadi kita kena jawab. Benar benda tu sudah berlaku. Dan hikmat Allah Ta'ala syariatkan kita pergi tawaf ni, sa'i. Semua sekali untuk apa? Liqamati zikrillah. Lah ni kalau kita tanya orang yang duduk sa'i, duduk tawaf tu, duduk sebab kai kok pitebak dipanggil. Sebab buka siap teran ni. Berapa orang yang tahu jarak? Nabi tak pernah suruh hendak di Mekah. Ada tanya, apa dia mau buka ni? Orang lain buka tak kita. Tu. Kalau pergi kursus haji tu, orang ajak suruh buka gini, kau dah lupa lagi. Tak naik kau tu, buka tu, baru. Kata dok lagi sini. Nung, dekat nak tawaf tu. Jadi jarak ni mengingatkan kita kepada satu peristiwa besar yang berlaku. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak diserang hendak oleh pokok kafir itu. Peristiwa Siti Hajar alaihissalam duk cari air ke anak dia. Mana ada orang perempuan sanggup suami dia tinggal di tempat tak ada orang gini. Lo ni tinggal sikit kita pergi mahkamah lalu dah. Akak ke mahkamah minta tutup pasal lah, tutup nafkah lah berapa. Ajar tak ada mahkamah dia. Dia tanya apa ni Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Tu yang ajarmu. Tu yang suruh mu tinggal aku sini. Yo, pergilah. Itu yang suruh kan. Cari orang Tino zaman lalu. Orang jatuh pun suka. Bila sebut Allah suruh, break lalu. Bukan sakat break kaki, tarik handbrake kapak. Pergi. Berapa orang ada lalu? Ada, bukan tak ada. Tapi cukup payah, cukup susah kita nak dapat ni. Nilai iman. Begini berat. Berat. Lalu ni bila sebut halal haram,
Allah, ustaz tu seorang, hok lain duduk belakang dia. Jadi ustaz tu pula lekeh. Ustaz akan tak boleh tu lekeh. Hok boleh tu. Ni hok pakai kerja. Dia tu seorang, dia tak pakai. Kapu tu dah tak boleh pakai mana. Jadi itulah suasana sekarang ni. Jadi kita tengok cerita Ya'la bin Umayyah, dia tanya Umar, tak ada pergi ada. Tak cerita. Jadi Umar kata, aku tanya tu Nabi. Mujurnya Sayyidina Umar tanya. Nabi kata apa? Maya qasa'an sadaqatun. Satu sedekah. Allah Ta'ala beri kita. Maka terimalah kamu sedekah Allah. Jadi kita maya qasa'an. Bila kita musafir. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang qasar bukan hanya khusus ketika dalam keadaan takut dan tidak aman. Tapi ada lagi mazhab yang pakai ini. Lain pada mazhab Syafi'i, ada juga sebagai mazhab. Dia kata qasar ni untuk orang musafir. Musafir saja tak difasar. Untuk orang takut. Baru boleh. Masih ada lagi. Jadi kita pakailah hadis ni. Hadis. Dialog Sayyidina Umar dengan Rasulullah ni cukup silap kepada kita. Tidak syarat takut baru qasar. Yang pertama, syarat sah sembahyang qasar. Ada syarat dia pula. Bukan boleh sembahyang satu kali. Yang pertama, tanggungjawab untuk menunaikan sembahyang berlaku ketika musafir. Dan hendaklah ditunaikan ketika musafir. Nak sembahyang qasar ni waktu musafir baru boleh. Kalau dia klik rumah boleh. Tak boleh dah. Tak ada qasar. Sampai rumah tu habis dah. Putus. Hak qasar. Syarat ini memberi makna. Sembahyang yang telah masuk waktunya sebelum seorang itu bermusafir. Kita duduk rumah ni. Pukul 1. Tak tolak lagi. Orang azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barulah penuh kereta nak start tolak lagi. Kena maya qasar kan? Maya sempurna. Semaya sempurna. Pasal apa? Tengok ni. Kemudian dia bermusafir sebelum menunaikannya. Maka sembahyang tersebut tidak harus diqasarkan. Lalu ni ada orang bertanya, boleh kau tak pakai jamak rumah lalu qasar? Tak, kita musafir lagi. Baru nak turun rumah, maka nak komos lalu dah ni. Pasal malah berhenti tengah jalan. Tak boleh. Ini cara dia. Malah ni kita faham boleh. Banyak kekeliruan berlaku dalam ni. Kemudian dia bermusafir sebelum menunaikannya, maka sembahyang tersebut tidak harus diqasarkan. Ini kerana dia belum bermusafir ketika sembahyang itu, maka mula menjadi wajib ke atasnya. Faham tak? Tak boleh musafir. Tak boleh qasar lagi. Kecuali kita musafir sebelum masuk waktu. Pukul 12.30 je dah. Sampai pasir putih, orang bel zuhur. Qasar lah tu. Tu daripada kampung macam dah kita je. Pasir putih tu. Syarat ini juga memberi makna sembahyang yang masuk waktu ketika bermusafir. Tetapi dia tidak menunaikannya sehinggalah dia sampai ke balaknya. Al-balak mana gambarnya? Tengok balak. Kepekan dia. Nombor 1 di bawah. Al-balak. Al-baldah ialah satu kawasan tertentu yang mempunyai binaan bangunan dan didiami oleh sekumpulan manusia. Untuk diistilahkan dengan al-balad, kawasan tersebut adalah mempunyai mahkamah atau balai polis atau pasar perniagaan. Apabila ketiga-tiga tersebut ada di satu kawasan, maka ia dinamakan Bandar Al-Madinah. Apabila ketiga-tiga perkara tersebut tiada, ia dinamakan Kampung Qaryah. Lihat Mu'jam Lughah Al-Fuqaha. Maknanya, kalau kita orang macam ni ada balai polis? Ada. Mahkamah ada. Maknanya tobik daripada kawasan macam ni, boleh tak musafir lagi. Itu keadaan dia. Maka sembahyang tersebut tidak harus diqasarkan. Maknanya kalau kita jalan-jalan masuk waktu, kita tak sembahyang. Sampai rumah baru sembahyang. Walaupun masuk waktu tadi tengah jalan, belum sampai rumah, tapi bila sampai kampung kita kena tamam lah sembahyang. Ini kerana ketika sembahyang hendak didirikan, dia tidak lagi berada dalam keadaan musafir. Sedang sembahyang qasar diharuskan kepada orang yang musafir sahaja. Jelas tak jelas suasana? Jelas. Yang kedua, syarat yang kedua. Hendaklah sembahyang orang musafir telah melepasi pagar balat. Yang ini pagar balat, pagar pekan dia. Yang hendak ditinggalkan atau melepasi bangunan-bangunan di balat, di pekan. Manakala kita sini kah?
Tubik daripada kawasan kita lah, daripada kawasan bandar. Sekiranya tidak ada pagar sempadan. Ini kerana orang yang masih berada dalam lingkungan pasar, pagar, sempadan atau bangunan-bangunannya belum lagi dianggap sebagai orang yang bermusafir. Dengan kata lain, musafir bermula setelah melepasi sempadan tersebut, sebagaimana ia akan berakhir setelah kembali dan sampai ke kawasan tersebut. Lalu ni banyak orang keliru kalau sampai di airport. Sampai di airport tu, kamu tu baik. Boleh pasal lagi ke sini? Jawabnya, boleh lagi. Pasal kapur dia jauh lagi dengan airport. Kecuali dia itu orang kapur, orang rumah dia tepi airport tu. Baru jadi orang dia. Dua. Oleh itu sembahyang tidak boleh dikasarkan melainkan waktunya masuk ketika dalam musafir, keluar bermusafir sebelum masuk waktu sembahyang, dan dia menunaikannya ketika dalam musafir. Maknanya masuk waktu sembahyang dalam musafir, kita sembahyang juga dalam waktu musafir. Kalau masuk waktu sembahyang duduk di kampung, lepas tu kita tolak. Boleh kasar atau tak boleh? Tak boleh. Ataupun masuk waktu sembahyang tengah jalan di Kuala Terengganu. Tengah jalan itulah kita kata. Nak balik sini. Kata malah berhenti. Preh laju sampai rumah. Boleh kasar? Tak boleh juga. Habis. Rugi dalam dua kena tolak. Tak terima sedekah buat ni. Itu masalah. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah meriwayatkan daripada Anas bahawa dia berkata, aku bersembahyang zuhur 4 rakaat bersama-sama Nabi SAW di Madinah. Dan bersembahyang asar 2 rakaat di Zulhulaifah. Kedudukan Zulhulaifah adalah di luar bangunan Madinah. Kenal Zulhulaifah di mana? Zulhulaifah ni sekarang ini disebut dengan nama Abyar Ali. Abyar Ali, Zulhulaifah ni ialah miqat orang Madinah. Jalan lebuh raya yang ada sekarang ni, kalau kita tengok dengan meta kereta kita lebih kurang dalam 14 km daripada Madinah ke Zulhulaifah. Dia memang tak sambung. Paling jauh pun kita pergi sampai ke Kubah. Pada tu putus. Atau kalau baik ikut jalan lama ni, lepas daripada kampung Urwah bin Zubair, masuk Qasr. Maknanya yang pentingnya putus dah hubungi kapul tu, Zubair, kapul lain. Yang ketiga, ya, Abdullah. Dia panggil Abyar Ali, Bi'ru Ali, Zulhulaifah, semuanya nama tempat ni. Miqat orang Madinah. Nama asal dia Zulhulaifah, Bi'ru Ali itu dia dah. Kalau dalam hadis dalam apa pun Zulhulaifah. Miqat orang Madinah. Mana kalau awak jemaah haji ke umrah pergi ke Madinah dulu, dia akan niat ihram sinilah. Kalau orang jalan ikut darat, kalau jalan ikut Kabupaten Bayar, niat atas Kabupaten Bayar lah. Yang ketiga, ni nampaknya banyak keliru. Orang yang bermusafir tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 4 hari. Tidak termasuk hari masuk dan hari pulang. Pergi ke mana tu? Lagi Kuala Lumpur. Berapa hari? 3 hari. Naik 4 hari ni, tak kira lagi. Kita pergi hari ni hari Sabtu. Jangan kira hari ni. Kira esok. Ahad, Selasa, Selasa. Malam Rabu tu nak klik dah. Maka itu dia panggil 3 hari. Boleh lagi. Kalau lebih pada tu, nak pergi berapa hari mana? Berapa hari? 5 hari nak pergi. Apa jadi? Apabila dia berniat demikian. Niat nak duduk 4 hari. Maka balas pekan yang dituju itu dianggap sebagai tempat tinggalnya. Dia telah menjadi orang bermukim. Oleh itu dia tidak harus mengqasarkan sembahyang apabila sampai ke tempat tersebut. Dan sembahyang boleh dikasarkan ketika dalam perjalanan sahaja. Ini perhatian boleh. Syarat yang ketiga ni, orang yang bermusafir tidak berniat untuk tinggal di tempat tujunya selama 4 hari. Nak pergi berapa hari? 4 hari. Tak masuk hari tolak diklik lah. Biar kalau dia niat 4 hari apa jadi? Boleh kasar tak boleh kasar bila sampai? Tak boleh. Jadi orang kita ni dia pahanya tak.
Nak pergi rumah anak sebulan pun tak apa. 4 hari pertama tu dia kosa dulu. Kosa nyamuk situ. Lah habis dah 4 hari. Hari yang kelima tu baru start semaya tamam. Oh ni salah. Silap fakta. Silap tak silap. Silap tak silap pun lah betul lah ramai. Banyak yang tak soal yang mari. Well. Lagi jauh semua tu. Berapa hari kerja? Lagu nak buat 3 hari kotak. Betul. Kalau pun takut beri 3 hari dulu, lepas tu baru kotak. Atas no? Pasal niat lagi. Betul. Buat kekeliruan ni. Mana dia kata sini, kalau kita niat nak tinggal di tempat tujuannya 4 hari. Niat nak duduk 4 hari. Kalau 3 hari tak apa lagi. Niat duduk 4 hari. Kalau hari masuk, hari keluar. Apa jadi? Jadi kawan kita, maka bila sapa aja, habis dah kotak. Fair. Sapa tu tak boleh kotak lagi. Ya? Ikut kata, lama mana? Sekiranya dia berniat untuk tinggal kurang daripada 4 hari. Atau dia tidak tahu tempoh tinggalnya. Tak tahu tu, kalau ada sebab, disebabkan kerja yang dilakukannya tidak diketahui. Mana kita jaga kerja 2 hari susah. Tapi pergi ke sana, orangnya tangguh tengok esok dia tu. Esok lagi. Lagi tu. Tapi kalau pergi tu, berapa hari nak duduk sini, ayo. Anak dia tanya. Sekejap lah klik mana? Ikut mula berapa hari. Bunyi nak lama tu. Mana dia tak ada gitu. Naknya, kita ada target memang tak sampai daripada 4 hari. Tapi kita tak tahu bila nak selesai. Tengok ni. Disebabkan kerja yang dilakukan tidak diketahui bila dapat disempurnakan. Tak tahu. Boleh jadi 2 hari. Mana kita target kita 3 hari ya benda ni. Kalau kita tahu dah, tanya tadi pun. Benda ni kena seminggu. Tahu ke tak tahu? Atau seduk tak boleh nak konar dah tu. Ini pun tak tahu berapa hari. Boleh jadi siap 2 hari. Siap kan nak kahwin tu ada seminggu baru siap. Tak boleh nak. Naknya jangka 3 hari. Tapi bila sampai pegawai tak ada lah macam-macam lah tak siap. Ada halangan-halangan. Apa jadi? Tidak diketahui bila dapat disempurnakan, maka sembahyang qasar boleh dilakukan dalam masalah pertama, tinggal kurang dari 4 hari sehinggalah dia pulang dan sampai ke pekan balaknya semula. Dan masalah yang kedua, masalah kedua tadi mana? Hak ni. Hak tak tahu tempoh ni. Maka dia boleh menunaikan sembahyang qasar di tempat tersebut dalam tempoh 18 hari. Tidak termasuk hari sampai dan hari pulang. Ya? 18 hari. Dah. Kita jangka benda tu selesai dalam masa 2-3 hari ya. Siapanya tangguh, dia mau siapa? 2 minggu. Boleh pasal lagi. Pasal dia tunggu ni. Tak siapa-siapa bagi ni. Tanya orang syarikat, boleh jadi esok. Dia main boleh jadi. Kita bertunggu, tak lebih daripada 18 hari. Dalam mazhab Syafi'i ini, kita bahas satu cara ya. Jelas ke tak jelas pada kita? Mana kalau tahu dah masa, sekat 4 hari je. Lepas pada tu, tak boleh. Kalau tak tahu, boleh lajak sampai 18 hari. Abu Daud meriwayatkan daripada Imran bin Husain katanya, aku telah berperang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga telah berperang bersamanya pada hari pembukaan Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah tinggal di sana selama 18 hari dalam keadaan tidak menunaikan sembahyang kecuali 2 rakaat qasar. Pasal apa? Lepas dia buka lagi Mekah, dia nak tunggu pula buka Faiz. Nak tunggu jatuhnya Hawazin. Tak tahu berapa hari. Kepul hari ni tak jatuh. Kepul esok, mana dia tunggu sampai 18 hari. Pasal tu dia ambil dalil 18 hari. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengqasarkan sembahyang selama tempoh tersebut 18 hari ketika tinggal di Mekah. Jadi kalau kita tanya, mari mana dalil 18 hari? Dalilnya Nabi kita pergi duduk Mekah 18 hari dia tinggal. Kewujudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah bertujuan memerangi kabilah Hawazin. Dan baginda tidak mengetahui sampai bilakah baginda terpaksa tinggal di situ. Kita tahu berapa hari nak jatuh kawasan. Jadi dia boleh fasah. Dia fasah situ.
Jelas tak jelas kepada kita ni? Perbahasan yang pertama ni, jelas ke tidak? Maknanya jangan salah faham lagi. Untuk main di Pak Hari, lepas tu barulah. Tak. Ambil dulu dia Pak Hari ni, lepas tu, lepas pada tu, kita main biasa. Tak. Siapa tu kalau lebih daripada Pak Hari, selalu tu, otomatik. Otomatik, kena berhenti selalu. Siapa dalam perjalanan dia boleh pasal. Atau apa kawasan kapal terbang tu boleh pasal. Siapa tu, berapa hari nak duduk? Minggu. Putus. Tak payah penuh. Kena wayak pula kalau anak-anak duduk main boleh gelik ni. Kalau boleh foto stek ke lah ni, muka surat 32 42 muka surat ni, foto stek banyak, beri ke anak-anak. Dia gelik kata membaca ni. Cara-cara musafir. Ada setengah anak ni cerdik pula. Setengah. Bila dia duduk Kuala Lumpur, dia kata rumah dia Kuala Lumpur. Dia gelik mari sini, dia kata rumah dia Kuala Lumpur juga. Nak pasal juga dekat pun ni. Pasal bukan rumah dia lagi sini. Jadi kita tengoklah dia jadi rumah dia mana, dia mustauti dia sebenarnya. Yang keempat, orang yang bermusafir tidak menjadi makmum kepada orang yang bermukim. Manakala kita nak qasar mayat, kita musafir nak qasar mayat. Kok lagu mana? Tak boleh jadi makmum kepada orang mukim. Orang mukim dia akan mayat 4, kita nak mayat 2, tak boleh. Kalau kita ikut makmum juga jadi mana? Mayat 4. Semaya tamam. Sekiranya dia mengikut imam yang bermukim, maka sembahyang wajib ditunaikan dengan bilangan rakaat yang sempurna dan tidak harus dikosarkan. Lalu dia maya Allah buat 2 rakaat, masa tunggu. Mana tu? Masa dah dah muka kosar. Tak. Kalau dia tu orang musafir tu orang mukim, dia kena sudah sekalinya orang. Tapi kalau orang mukim tu orang musafir boleh? Boleh. Dia Assalamualaikum 2 kali, 2 rakaat, kita tambahlah 2 kali. Bagi kita ni. Tak jadi kesalahan. Sekiranya dia mengikut imam yang bermukim, maka sembahyang wajib ditunaikan dengan bilangan rakaat yang sempurna dan tidak harus difasarkan. Jika berlaku sebaliknya, orang yang bermusafir menjadi imam kepada orang yang bermukim, maka sembahyang boleh dipasarkan dan dia disunatkan supaya segera memberitahu para makmum sebaik saja selesai sembahyang pasal 2 rakaat dengan berkata, sempurnakan sembahyang kamu, sesungguhnya aku adalah orang musafir. Jadi kalau orang musafir jadi seimam, dia wayak lalu lah. Dia kata kami musafir ni. Jadi orang mukimnya tambah dalam sehari tu 2 rakaat lagi. Jadi kalau salahnya orang jauh-jauh mari kapur kita, orang tu guru ke kapur, kita suruh dia jadi seimam. Dia jadi seimam kan, 2 rakaat dia usalah, kita tambah hal lain. Kalau kita jadi imam, dia kena ikut kita jadi pas. Dalilnya ialah apa yang diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas telah ditanya, kenapa orang yang bermusafir apabila berseorangan, dia menunaikan sembahyang dengan 2 rakaat. Dan ketika menjadi makmum kepada orang yang bermukim, dia menunaikannya dengan 4 rakaat. Dah ada soalan ni, apa lagu ni ada beza ni? Jawab Ibnu Abbas kata apa? Itulah yang ditunjukkan oleh As-Sunnah. Kata Ibn Abbas, itulah cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tilkah hiya sunnah. Terdapat dalam hadis Imran, sambungan daripada hadis yang lalu di mana dia berkata, wahai penduduk negeri ini, sembahyanglah kamu dengan 4 rakaat, sesungguhnya kami adalah golongan yang musafir. Jadi pasal itulah timbul persoalan dalam masalah ini. Persoalan orang pergi haji, apakah dia boleh qasar dan jamak di Arafah? Mazhab kata tak boleh. Tak boleh qasar, mesti semaya satu-satu. Sebab orang ini tidak musafir, duduk Mekah. Daripada Mekah ke Arafah 25 km jauh. Jadi mazhab yang mengatakan boleh jamak, boleh qasar. Sebabnya Nabi SAW waktu 18 hari pembukaan kota Mekah ni, dia jadi imam dekat Masjid Haram. Dia kata, ya ahla Makkah atimmu fa inna qaumun safar.
orang Mekah, mung sempurnakan sembahyang mung 4 rakaat, kami sembahyang musafir 2. Waktu Nabi sembahyang di Arafah, dia qasar, dia jamak, Nabi tak royak. Orang Mekah, atimmu, sempurnakan sembahyang kamu, kami ni orang musafir. Nabi tak royak. Maka di sinilah ulama mengatakan sunnahnya kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jamak dan qasar di Arafah dan juga di Muzdalifah. Sebab Nabi tak bagi tahu. Berbeza dua tempat. Di Mekah dia royak. Orang-orang belakang aku ni, orang Mekah ni sempurnakan sembahyang. Kami orang musafir. Di Arafah Nabi senyap. Dia sembahyang 2 rakaat tak kata gaul apa. Maka di situ sebagai ulama mengatakan sembahyang qasar di sini kerana haji, bukan kerana musafir. Jadi kalau timbul orang nak sembahyang jamak qasar, kita bakal tahu lah pasal apa. Nabi tak bagi arahan kepada orang Mekah. Orang Mekah ramai pergi haji sekali dengan Nabi. Tapi dia tak royak pula orang Mekah bangun tambah 2 rakaat lagi tak ada. Maka di sini dia royak, wahai penduduk negeri ini, sembahyanglah kamu dengan 4 rakaat. Sesungguhnya kami adalah golongan orang musafir. Hak ni dia royak mana? Waktu pembukaan negeri Mekah. Waktu haji tak bagi tahu. Apalah kita sembahyang qasar. Kita bertukar pada tajuk yang kedua, iaitu sembahyang jamak. Sembahyang jamak ni ada syarat dia pula. Sembahyang jamak maknanya telah dijelaskan di awal perbahasan, iaitu campur 2 sembahyang. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara sembahyang zuhur dan asar dan juga antara maghrib dan isya ketika musafir. Jadi jelas hadis. Apa? Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpunkan antara sembahyang ketika kami musafir dalam peperangan Tabuk. Baginda telah menghimpunkan antara zuhur dan asar serta antara maghrib dan isya. Ini hak jamak ni. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sa'id Ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku bertanya Ibn Abbas, apakah yang menyebabkan baginda sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian? Orang tanya Ibn Abbas, apa Nabi buat lagu ni? Campur 2 sembahyang ni pada satu waktu. Jawab dia apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menyusahkan umatnya. Rahmatnya Nabi kita ni, tak saya nyusah ke umat dia, waktu musafir ni jamaklah sembahyang. Sekali berhenti, lepas tu tak payah berhenti dah. Kalau nak berhenti semua, cekok juga. Sekali berhenti, ambil masa sejak. Sama-sama kita naik bas. Sejak sekali je berhenti. Hak ni pergi standar, hak ni pergi makan, hak ni macam-macam. Apa ni? Kalau tak berhenti tak apa, dia kerong atas bas tu. Dia tidur situ. Tapi kalau berhenti, ada selalu kerja dia buat dia. Nak boleh kena naik bas pula, metak pula menyari dah. Pak kita tak apa, bas jalan malam, kita tak bergerak. Kalau dia arak juga. Oh, puas cari nak boleh kan betul. Sembahyang jamak terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama jamak takdim, iaitu menunaikan sembahyang yang kedua dalam waktu yang pertama. Itu jamak takdim. Jamak yang kedua jamak takhir, iaitu melewatkan sembahyang pertama dan ditunaikan dalam waktu yang kedua. Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmizi serta lainnya meriwayatkan daripada Mu'az radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam peperangan Tabuk. Apabila baginda berjalan sebelum matahari naik tinggi, baginda melewatkan sembahyang zuhur sehingga ke waktu asar. Dan baginda menunaikan kedua-duanya sekaligus. Manakala dia jalan sebelum zuhur, dia akan lewat sampai asar. Apabila baginda berjalan selepas gelincir matahari, baginda sembahyang zuhur dan asar sekaligus, kemudian bertolak. Manakala dia nak jalan lepas zuhur dah, dia payah dulu, baru pergi. Jamak takdir. Kalau belum masuk waktu, pukul 11 jalan. Terus sampai ke asar, jamak takdir. Tengok suasana yang lebih senang. Apabila baginda berjalan sebelum maghrib, baginda melewatkannya hingga mendirikannya bersama dengan isya. Apabila baginda berjalan selepas maghrib, baginda menyegerakan sembahyang isya dengan menunaikannya bersama sembahyang maghrib. Mana tengok keadaan. Masuk waktu dah maya dulu. Apa nak tanggung? Sembahyang yang boleh dijamakkan. Sebagaimana yang telah diketahui dalam perbahasan yang lalu, bahawa sembahyang yang boleh dijamakkan ialah sembahyang zuhur bersama asar dan sembahyang maghrib dengan isya.
Oleh itu tidak sah dijamakkan sembahyang subuh dengan sembahyang sebelum atau selepasnya, sebagaimana juga tidak sah dijamakkan di antara asar dan maghrib. Dia tak dipakai orang lain, kena pakai dia ya. Sembahyang jamak takdim dan takhir mempunyai syarat-syarat yang tersedia yang mesti ditunaikan. Jadi syarat dia buat dia pula. Syarat jamak takdim. Yang pertama, ditunaikan secara tertib antara keduanya. Jamak takdim mesti tertib. Zuhur dulu baru asar. Maghrib dulu baru isya. Iaitu dengan menunaikan sembahyang pertama, sembahyang yang ditunai dalam waktu terlebih dahulu. Kemudian diikuti sembahyang asar kemudian diikuti dengan sembahyang yang kedua. Seperti mentakdimkan sembahyang asar ke dalam waktu zuhur, maka hendaklah ditunaikan sembahyang zuhur terlebih dahulu. Maksudnya sembahyang waktu itu kena dulu. Syarat yang kedua adalah berniat jamak untuk menunaikan sembahyang yang kedua ke dalam waktu yang pertama sebelum selesai sembahyang yang pertama. Mana niat dalam sembahyang kita tu, mana-mana tempat kita niat jamak takdim. Mana aku nak tarik asal termasuk dalam zuhur. Kita niat dalam hati kita. Disunatkan berniat demikian ketika takbiratul ihram pada sembahyang yang pertama. Jadi kadang-kadang kita kalau banyak sangat niat dalam niat tu banyak masuk dalam lain jadi buat-buat pula. Mana-mana tempat ya kita telitah dalam hati kita nak jamak takdim, nak tarik maghrib, isya mari maghrib ataupun nak tarik asar mari ke zuhur, jadi dah. Yang ketiga ditunaikan secara mualat, iaitulah berturut-turut. Iaitu sembahyang yang kedua ditunaikan segera sebaik saja selesai daripada sembahyang pertama. Antara keduanya tidak dipisahkan oleh sesuatu pun, sama ada zikir, sembahyang sunat atau lain-lain. Sekiranya dipisahkan dengan perkara lain dalam jarak masa yang panjang, menurut pandangan umum, uruf atau melewatkan sembahyang kedua tanpa menyibukkan dirinya dengan sesuatu, maka batal jamaknya dan dia wajib menunaikan sembahyang kedua itu pada waktunya. Ini adalah kerana mengikut apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Umar, dia berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda hendak bermusafir dengan segera, baginda melewatkan sembahyang maghrib. Lalu baginda menunaikannya dengan 3 rakaat sehingga baginda memberi salam, kemudian baginda duduk sebentar, lalu bangun mendirikan sembahyang isya 2 rakaat, kemudian baginda memberi salam. Mana nak betul-betul. Sudah sembahyang maghrib, assalamualaikum. Sekadar tidak lama sangat. Kita boleh sekadar qomat untuk yang kedua. Jangan lama putus. Kalau kita kata, batal sembahyang. Pergi ambil cepat, masuk balik. Sekadar itu saja. Tapi kalau dia sudah sembahyang maghrib itu, bincang dulu. Bersorak dulu lama. Kita sembahyang selalu. Dia panggil putus dah, mualak je. Mualak maknanya lepas pada maghrib jangan sibuk dengan benda lain. Sembahyang sunat budak. Terus sembahyang isya. Qomat. Memang qomat, Nabi kita qomat. Yang keempat, perjalanannya berterusan sehingga dia berada dalam sembahyang yang kedua. Mana kita sembahyang zuhur ni, sudah mayasar kali apa? Tak apa lagi kapur kita. Tak apa. Ini bermakna sembahyang yang kedua tidak batal sekiranya dia sampai di balasnya, di pekannya. Dalam keadaan sembahyang sedang didirikan. Maksudnya sembahyang yang kedua didirikan ketika masih dalam keadaan musafir. Walaupun ketika sampai di balaknya, dia masih dalam keadaan bersembahyang. Mana kita sembahyang atas kereta lah ni, atas bas. Nah, sembahyang di kolam keran. Sembahyang yang kedua tadi, tak sampai lagi macam ni. Allahu Akbar. Seimanya baca panjang, tiba-tiba sampai macam, sampai kapur kita dah. Semua ada sembahyang lagi. Tak. Terus, boleh jalan terus. Pasal kita start tadi dengan musafir lagi. Habislah dia, jamak takhir. Maknanya kalau kita semaya dah di tengah jalan. Kita nak balik sini ke Kelantan. Kita semaya di Jertih. Zuhur dengan asar, jamak takdim. Jadi bila kita sampai di tempat kita ni, kita semaya mula kena asar. Tak dah lah. Pasal kita waktu kita semaya tadi dalam musafir. Syarat-syarat jamak takhir pula. Yang pertama, berniat hendak melewatkan sembahyang pertama ketika dalam waktunya. Sekiranya waktu zuhur telah masuk dan dia tidak berniat untuk menjamakkannya dengan asar, maka dia wajib mendirikannya secara qadha
dan dia berdosa disebabkan kelewatan tersebut. Mana bila masuk waktu zuhur, kita tengok pukul berapa dah? Pukul 2.30 dah ni. Asal pukul 4.30. Tapi kita tak nak berhenti. Kita nak berhenti pukul 6 kan. Baru ada jumpa tempat rehat umpamanya. Maka kita kena niat, saja aku himpun semaya zuhur ni dalam waktu asar. Toloklah ke belakang. Tak apa. Sebab sudah ada niat dah. Jadi malaikat tak ambil kira orang ni tak berdosa dah. Sebab dia sudah tukar akta daripada semaya sebelum ni kepada semaya takhir. Yang kedua, orang yang bermusafir itu adalah terus berada dalam keadaan musafir sehingga kedua-dua sembahyang selesai didirikan. Jangan wisapa lagi lah. Sekiranya dia sampai bermukim sebelum selesai sembahyang, maka sembahyang yang dilewatkan menjadi sembahyang qada. Apa tu dia? Apa ada baru nak sembahyang. Di sini tidak disyaratkan tertib antara kedua sembahyang. Bahkan boleh memulakannya dengan mana-mana sembahyang yang dikendaki. Jika tidak disyaratkan mualat, juga tidak disyaratkan mualat berturut-turut, tetapi dia disunatkan. Beza tak beza? Beza jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim mesti tuai waktu tu sembahyang dulu. Ya? Syarat yang kedua mesti tertib berturut-turut. Jamak takhir boleh nak sembahyang mana-mana dulu. Kita kata nak sembahyang maghrib dulu. Boleh jadi kita sapa nak sembahyang maghrib dulu. Boleh. Kalau kita sapa tu orang tengah kapur, orang masjid tu sembahyang isyak. Kita terus sembahyang sekali dengan dia isyak. Sudah sembahyang isyak kita bangun sembahyang maghrib. Tak apa. Dan juga tidak disyaratkan mualat berturut-turut. Sudah sembahyang maghrib nak berehat dulu, mentah baru sembahyang isyak pula, tak apa. Pasal memang dia lepas waktu dia tolak dalam ke belakang. Tidak syarat. Nampak perbezaan antara jamak takdim dengan jamak takhir. Jamak takhir lebih longgar daripada jamak takdim. Sebab takdim ni tarik mari depan. Kena jaga balik hak dia tu. Hak ni terlepas dia belakang tu. Syarat-syarat perjalanan yang membolehkan sembahyang jamak dan qasar. Jadi kita tengok tu. Yang pertama, jarak jauh perjalanan adalah sampai 81 km ataupun lebih. 81 km jarak. Sekiranya kurang, maka tidak dinamakan musafir. Kurang daripada jarak ni tak boleh. Tak nama musafir. Al-Bukhari telah menyebut ketika membuat komentar dalam kitab mengqasarkan sembahyang. Bab berapakah jarak yang dibolehkan sembahyang qasar. Katanya, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengqasarkan sembahyang dan berbuka puasa pada jarak 4 burud. Iaitu 16 farsah yang menyamai 81 km lebih kurang. Jarak itu 81 km. Kedua-duanya iaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas melakukannya secara tauqifi, iaitu berdasarkan ilmu yang diperolehi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana bukan kita recording. Yang kedua, perjalanan adalah menuju ke arah tertentu dan tahu tempat yang dimaksudkan. Tahu tempat nak gimana? Tahu. Seseorang tidak dianggap musafir jika dia dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu arah tuju perjalanan. Seperti seseorang yang mengikut ketuanya bermusafir, tetapi dia tidak tahu ke mana ketuanya hendak pergi. Ketua dia kata kita nak pergi. Mana? Tak tahu. Tak boleh. Tak boleh qasar lagi. Tak boleh jamak lagi. Ini sekiranya berlaku sebelum sampai jarak perjalanan yang jauh. Tiba-tiba dia jalan ikut ketua dia sampai 100 km. Jamak lah tu. Sebab lebih pada hak dah. Jika perjalanan yang telah dilaluinya melebihi jarak qasar, maka dia boleh mengqasarkan sembahyangnya disebabkan dia sudah yakin perjalanannya adalah jauh. Perjalanan dia adalah jauh. Syarat yang ketiga, perjalanan yang dilakukan bukan dengan tujuan maksiat. Ini timbul persoalan dalam ini. Kata nak pergi mana? Nak pergi tengok pesta di Kuala Lumpur. Boleh jamak tak? Ada mari orang tanya, dia ni bawa pasukan, nak pergi belawai sukan di Pulau Pinang. Macam mana Ustaz? Saya boleh jamak lagi pasal. Ekor juga tu nak jawab. Pasal dalam sukan ni ada maksiat atau tak ada maksiat? Ada campur laki-laki perempuannya, orangnya pakai seluar pendek, jadi aurat tak tutup. Jadi persoalan itu panjang. Jadi kita kena peluas keadaan ni kata begini lah. Niat musafir ni bukan niat lagi buat maksiat. Nak pergi mengembara datang muka bumi ni boleh.
Contohnya bila sampai juga, lawan yang suka, itu jagalah aurat tu, jangan duduk main buka satu kali. Kalau tidak, perjalanan dilakukan bukan dengan tujuan maksiat. Sekiranya dengan tujuan maksiat, maka perjalanan seumpama itu tidak diambil kira. Tak boleh pakai. Seperti orang yang bermusafir kerana ingin berniaga arak. Mengambil riba. Nak pergi buta bank riba di Kuala Lumpur. Tak boleh. Dan menyambung. Menyambung cara rasmi ni payah sikit tak. Nak pergi wirasuah orang di Kuala Lumpur. Nak suruh lulus. Letih, standar dia. Support, tak boleh jamak pelakon. Ini bagi-bagi maksiat pelakon. Ini kerana fasad adalah rukhsah, keringanan, dan ia disyariatkan kerana amanah. Oleh itu ia tidak boleh dikaitkan dengan segala bentuk maksiat. Bentuk maksiat tak boleh. Yang terakhir ialah sembahyang jamak ketika hujan. Harus sembahyang jamak takdim ketika hujan. Boleh jamak takdim saja. Sebab jamak takhir boleh jadi hujan juga. Nak takhir ke mana? Kena takdim saja. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibn Abbas, Nabi SAW sembahyang 7 rakaat dan 8 rakaat ketika di Madinah, dan Zuhur dan Asar dan Maghrib dan Isya, iaitu Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Maksudnya 7 dengan 8. 7 itu berapa? Maghrib dengan Isya. 7. 8. Zuhur dengan Asar. Imam Muslim menambah, bukan dalam keadaan takut, tidak aman dan bukan musafir. Mana ada waktu Nabi kita semaya di Madinah, jamak. Tak musafir dan tidak takut. Menurut riwayat Al-Bukhari, Ayub, salah seorang perawi hadis bertanya, boleh jadi ketika hujan lebat pada waktu malam? Jawab Ibn Abbas, boleh jadi begitu. Menurut riwayat Muslim, Ibn Abbas berkata, baginda tidak mahu menyusahkan seorang pun dari kalangan umatnya. Semua cara Nabi kita jamak ni, tak mesti menyusahkan umatnya. Jadi tidak harus menghimpunkan kedua-duanya pada waktu yang kedua, jamak takhir. Kerana hujan. Ini kerana mungkin hujan akan berhenti, dan ini bermakna dia telah mengeluarkan sembahyang daripada waktunya, tanpa apa-apa keuzuran dan sebab. Jadi, kita kata jamak takhir lah. Mana boleh takhir? Tak ada apa-apa, berhenti dah hujan. Apa jadi? Syarat-syarat boleh dijamak adalah sembahyang itu didirikan secara berjamaah di masjid yang jauh menurut pandangan umum. Kalau balas dekat ke rumah kita, tak jadi tahu. Hujan yang turun boleh menyakitkan seorang Muslim, membasahkannya, dan ketika dalam perjalanan menuju ke masjid tersebut. Bukan sekadar basah ini. Membahayakannya. Macam di Mekah hujan saja, banjir habis. Putus. Kereta pun somak-somak dalam pagi. Jatuh habis dalam pagi. Itu bahaya. Jadi kalau Pak kita ni kira hujan sikit, jamak dah tak. Acak kali dah boleh jamak. Dia tengok urus suasana juga. Hujan di sini, hujan lebat menakutkan tu, barulah kita boleh jamak. Tapi tak ada bunyi lagi orang buat jamak macam ni. Yang kedua, hujan turun berterusan dari awal sembahyang pertama sehingga diberi salam, dan ketika awal sembahyang kedua, itulah syarat jamak kerana hujan. Contohnya dalam hadis tadi, hadis Ibnu Abbas tadi, Nabi kita SAW jamak di Madinah. Tu tidak kerana musafir dan tidak kerana takut. Jadi ulama kata sini, hadis ni boleh kita pakai ketika waktu terdesak. Contohnya orang sakit. Dia sakit, dia akan masuk pembedahan pukul 4. Pukul 4 petang masuk. Dia akan tubik pukul apa? Pukul 7 kali keluar. Maka pada waktu tu dia boleh jamak Zuhur dengan Asar. Jamak selalu. Mai Zuhur dengan Asar selalu. Sebab masuk pukul 4. Tubik pukul 7. Asar dia kata lepas. Tak dia. Tubik tu bukan boleh maya lalu. Cuma mungkin tak khabar lagi. Mungkin apa lagi. Jadi kita semaya dulu Zuhur dengan Asar jamak takdir. Kalau keluar nanti tak sedap. Pukul 10. Urulah kali. Baru sedap. Jamak pula Maghrib dengan Isya. Jadi kata ulama. Al-Imam At-Tirmizi mengatakan, inilah satu hadis yang telah tidak diamankan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kecuali dalam waktu tadi. Waktu orang sakit yang tak nak guna, terpaksa kena guna. Walaupun dia tidak musafir, duduk di masjid, di kapur dia, di sekitar kapur dia pun, dia boleh guna benda tadi. Jadi banyak timbul sana SAW. Dia kata saya ni akan buat
buat pembedahan mata ke berapa pukul 3 petang. Sudah bila? Sudah maghrib kare. Ataupun tak khabar lagi, kemudian jadi mana kare baru start. Maka kita jamak supaya zuhur, jamak takdir. Bila start pukul 10 kare, jamak maghrib dengan isya jamak takdir. Jadi itu sajalah. Jadi kita ada. Pasal apa? Ibn Abbas kata, tujuan Nabi buat lagu ni, tak mau menyusahkan umat dia. Rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tamatlah kita dalam bab sembahyang musafir. Kita akan sambung pula dalam sembahyang ketika sembahyang khauf, sembahyang ketika takut, insya-Allah taala.